العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. Muka surat 409. Penulisan dan pembukuan Al-Quran. Tulisan-tulisan Al-Quran pada kulit kayu, pelepah tamar dan kulit binatang telah dikumpulkan pada zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia dilakukan hasil jalanan Sayyidina Umar setelah berlalu 2 tahun pemerintahan beliau. Kerana ramai sahabat yang menghafal Al-Quran gugur di medan jihad, dan dengan mengumpulkannya semula bererti ia dapat mengelakkan Al-Quran itu dilupakan dan tidak dipelihara dengan baik. Pada peringkat permulaannya, Abu Bakar enggan berbuat demikian, memandangkan ia tidak pernah dibuat pada zaman Rasulullah SAW. Namun akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu menerima cadangan Umar radhiyallahu anhu itu. Di zaman Rasulullah SAW, Quran itu tidak dikumpulkan. Sebagaimana yang kita ketahui, dia ada sebahagian surah, sebahagian juzuk, sebahagian ayat di rumah seorang sahabat. Ayat yang lain pula ada di rumah sahabat yang lain, tak dikumpulkan. Maknanya berselerak lah. Sampai di zaman Abu Bakar ni, bila ramai sangat orang dah hafal Quran mati syahid di dalam peperangan, takut Al-Quran itu tidak dapat dijaga, tidak dapat dipelihara. Lalu dicadangkan kepada Sayyidina Umar supaya kumpulkan. Pada peringkat permulaannya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, dia rasa enggan untuk mengumpulkan Quran kerana pada zaman Rasulullah SAW tidak berbuat demikian, masing-masing hafal. Jadi kalau dibuat ni, maknanya dia akan melakukan sesuatu perbuatan, tindakan yang bertentangan dengan apa yang diajar oleh Nabi. Dia takut yang tu. Takut di zaman Nabi, apa yang dibuat oleh Nabi lain, dia buat lain. Seolah-olah dia rasa macam dia nak ubah ajaran Islam ni. Sampai macam tu dia punya takut. Sedangkan itu di atas kepentingan dan keperluan semasa. Zaman Nabi tak apalah, ramai orang hafal Quran. Jadi bila ramai orang mati syahid di zaman dia ni, tak ada orang nak hafal, kurang orang hafal Quran. Jadi Quran itu bagaimana cara nak kawal, nak jaga dia dan juga nak pelihara. Lalu dicadangkan oleh Sayyidina Umar, kumpulkan. Tak dibukukan lagi, baru kumpul. Ambil rumah orang ni simpan di rumah Abu Bakar. Maknanya helaian tulisan-tulisan daripada atas pelepah tamar atau tulang tadi dikumpulkan, tidak dibukukan lagi. Lalu Sayyidina Abu Bakar peringkat permulaan ni dia enggan lah. Sebab apa? Sebab dia takut apa yang dia buat ini bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Sesuatu perbuatan yang tak pernah berlaku di dalam kehidupan Nabi. Setelah Nabi SAW dibangkitkan menjadi Rasul, dia tak pernah kumpul Quran pun. Dia memerintahkan, menggalakkan orang supaya hafal. Kerana hadis-hadis yang berkaitan dengan mencipta mereka, mengubah suai agama ini, ada banyak hadis. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajis." Barang siapa yang hidup setelah kewafatan aku, nescaya dia melihat suatu perselisihan yang banyak. Jadi hendaklah dia kembali kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk, dan genggamlah sunnahku itu dengan gigi gerham mereka. Maknanya pegang sunnah Nabi ni sungguh-sungguh. Jadi Abu Bakar ni dia tak berani nak buat, takut lari daripada sunnah. Dan di antaranya hadis yang berkaitan dengan larangan, amaran dan peringatan daripada Nabi tentang bahayanya mencipta ajaran baru di dalam agama. Di antaranya, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdasa, siapa-siapa yang mereka
mencipta, mengada-ngadakan satu urusan agama, yang benda tu tak ada dalam urusan agama, dia reka, maka dia tolak. Dan hadis yang berikutnya, man amila amalan falaisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang siapa yang beramal dengan sesuatu amalan. Tadi man ahdasa, siapa yang reka. Yang kedua man amila, siapa yang buat pula sesuatu amalan yang amalan itu bukan daripada amalan ataupun ajaran agama kami. Nabi kata agama kami agama apa? Agama Islam yang tak pernah kami ajar. Sebab Islam itu sifat dia telah disempurnakan oleh Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam dah lengkap, dah sempurna, tak perlu kita nak tokoh, nak kurang, tokok tambah tak boleh. Dia ngam-ngam sahaja. Islam tu dia turun macam mana daripada Allah kepada Nabi, sebegitulah Nabi laksanakan, Nabi buat, sebegitulah yang kita kena buat. Dia ngam-ngam je, tak boleh kurang, tak boleh lebih. Itu sifat ajaran Islam. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni jadi enggan, dia rasa susah hati untuk terima cadangan. Akhirnya dia terima berdasarkan kepada maslahah, kepentingan dan keperluan masa itu. Lalu dikumpulkan Quran. Tak dibukukan lagi, baru dikumpulkan. Jadi ini juga suatu hujah, dalil daripada pihak yang tertentu. Kalau dikatakan semua yang Nabi tak buat tak boleh buat, zaman Abu Bakar dia buat, hak Nabi tak buat. Macam mana tuan-tuan nak jawab? Ada satu kumpulan ni dia kata kumpulan beliau ni, mereka berhujah hak Nabi tak buat tak boleh buat. Ini Abu Bakar buat yang Nabi tak buat. Macam mana? Bahkan di zaman Sayyidina Uthman barulah berlaku pembukuan terhadap Quran, baru ditulis mula. Ada beberapa orang sahabat ni diarahkan oleh Sayyidina Uthman, sahabat-sahabat yang hafal Quran, supaya tulis, dibukukan. Macam mana nak jawab tuan-tuan? Hak Nabi tak buat, tiba-tiba Abu Bakar buat. Begitu juga Sayyidina Umar, dikatakan pernah buat kerja bid'ah. Rasulullah buat 8 tarawih, dia buat 20. Macam mana? Semua mai hujah-hujah yang perlu kita jawab dengan ilmu. Jawapannya, bila sesuatu amalan itu Nabi tak buat tetapi sahabat buat, apatah lagi sahabat yang 4, maka perkara itu tidak menjadi bid'ah. Man amila amalan falaisa alaihi amruna. Amruna maknanya urusan Nabi dan juga para sahabat. Sebab hadis yang kita baca tadi, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Siapa-siapa yang hidup selepas kewafatan aku, dia akan melihat satu perselisihan yang banyak. Hendaklah dia kembali kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Maka bukankah Abu Bakar yang menerima cadangan Sayyidina Umar mengumpulkan Al-Quran itu, dia adalah khulafa'ir rasyidin? Dan Sayyidina Umar yang mencadangkan, bukankah Sayyidina Umar khulafa'ir rasyidin? Sebahagian daripada khulafa'ir rasyidin. Bukankah di zaman Sayyidina Uthman yang dikumpulkan Quran, ditulis Al-Quran bermula pada ketika itu, zaman itu, ketika dia memerintah, adakah dia bukan Khalifah Ar-Rasyidin? Bila mereka merupakan Khulafa Ar-Rasyidun, maka mereka termasuk daripada hadis Nabi yang Nabi bagi kebenaran. Mengikut sunnahku dan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin. Ini sunnah Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi tidak berbangkit, tidak menjadi pertikaian tanpa belakangan. Bukan sahaja Rasulullah. Amruna di situ, ajaran Nabi, ajaran yang dilakukan oleh para sahabat. Sebab kalau kita belajar usul fiqh, sebahagian daripada pendapat ulama membahaskan hujjatus sahabi, qaulus sahabi bihujjatin. Perkataan sahabat menjadi hujah. Perkataan sahabat, pendapat sahabat menjadi hujah. Salah satunya daripada sumber ilmu Islam ini, Quran, hadis, perkataan sahabat. Jadi ini pendapat sahabat mengumpulkan Quran ini. Tak boleh jadi dalil hadis, amalan sahabat, ijtihad sahabat dikatakan bercanggah dengan apa yang dibuat oleh Nabi. Tak. Kalau Nabi tak buat, sahabat buat, tak dipanggil bid'ah. Yang dikatakan bid'ah, Nabi tak buat, sahabat pun tak buat. Tu baru bid'ah. Kadang-kadang orang nak guna hujah ni, itu Abu Bakar buat kerja bid'ah, Umar buat kerja bid'ah. Sebab zaman Rasulullah buat 8 rakaat tarawih.
Sayyidina Umar mencadangkan 20. Jadi benda-benda yang kecil macam ni, yang simple macam ni orang tak boleh nak faham. Sebab apa tak boleh nak faham? Berpunca tak mengaji hadis. Dia tak boleh nak tengok keseluruhan hadis tu macam mana. Jadi kesimpulannya, kalau Rasulullah tak buat, sahabat buat, dia tak panggil bid'ah. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar dia terima cadangan Sayyidina Umar. Dan orang buat kerja bid'ah ni berat lah. Dia punya kesan dia, risiko dia, natijah dia berat di akhirat nanti. Di antaranya, mereka dihalang daripada meminum air telaga Kausar Nabi. Nabi sendiri tunggu kat telaga Kausar dia, malaikat pun ada sekali. Sebahagian daripada umat Nabi Muhammad ni dihalau oleh malaikat daripada minum air telaga Kausar Nabi. Lalu Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya, tanya malaikat, kenapa kamu halang umatku nak minum air telaga Kausar ini? Aku kenal ini umatku. Malaikat kata, kamu tak tahu wahai Muhammad, setelah kamu wafat dia mereka ajaran agama, mereka ubah suai daripada apa yang kamu bawa dulu. Lalu mereka disebut di dalam hadis itu suhqan. Pergi berambus, jangan minum. Mula-mula Nabi terkejut. Setelah diberi penjelasan baru Nabi tahu, ini rupanya setelah aku wafat kamu reka macam-macam urusan agama ni. Kamu tak ikut sebagaimana yang aku bawa, sebagaimana yang aku jelaskan, sebagaimana yang aku terangkan, sebagaimana yang aku ajar kepada kamu, kamu ubah. Ni kita kata bahaya buat kerja bid'ah ni. Okey, terus. Abu Bakar telah mengumpulkan para penghafaz Al-Quran yang terkenal dengan ketelitian mereka, iaitu Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Talib dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Mereka ini dilantik menjadi ketua dalam usaha mengumpulkan Al-Quran. Mereka telah membawa ke semua ayat Al-Quran mengikut susunan dan baris menepati apa yang telah mereka terima daripada Rasulullah SAW. Jadi mereka terima macam mana? Begitulah dikumpulkan. Okey, terus. Hasil pengumpulan itu telah diletakkan di rumah Abu Bakar. Apabila Abu Bakar wafat, kumpulan ayat Al-Quran itu diletakkan di rumah Umar. Selepas Umar radhiyallahu anhu wafat, ia diletakkan di rumah Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha. Mashaf Utsmani atau Mashaf Imam. Apabila tiba zaman pemerintahan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, beberapa orang sahabat menasihatkan beliau supaya menulis Al-Quran dalam buku-buku dan dihantar ke kawasan-kawasan yang telah menerima Islam, supaya semua orang Islam membaca mashaf yang sama. Ini dapat mengelakkan berlaku penambahan atau pengurangan terhadap Al-Quran dan tidak berlaku perubahan mengikut susunan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Zaman Sayyidina Utsman pula memberi cadangan beberapa orang sahabat supaya buku kan setelah dikumpul ditulis dalam sebuah buku. Jadi Sayyidina Utsman pun dia fikir memang sesuai dan sangat perlu. Makin lama orang makin hilang Quran, makin lupa, makin tak hafal, orang yang hafal pula meninggal dunia. Jadi tak apa ramai yang mengingat, memelihara, menjaga Al-Quran. Lalu pada zaman Sayyidina Utsman mulalah berlaku tulisan dalam bentuk buku. Ni pun kita samalah, zaman Rasulullah tak buat, Abu Bakar tak buat, Abu Bakar sekadar kumpul, Sayyidina Umar pun sama. Ini terus tulis. Jadi apabila dibuat oleh sahabat, kita tak boleh kata perkara ini perkara bid'ah, perkara yang direka, yang dicipta di dalam agama. Sebab Rasulullah SAW memberi kebenaran, memberi pengiktirafan ijtihad yang dikemukakan oleh para sahabat. Okey, terus. Khalifah Utsman telah mengirim utusan menemui Hafsah radhiyallahu anha untuk mendapatkan gambaran-gambaran Al-Quran yang dikumpulkan pada zaman Khalifah Abu Bakar dan kemudian akhirnya disimpan di rumahnya. Setelah mendapat kesemua lembaran Al-Quran tersebut, Utsman radhiyallahu anhu telah mengarahkan Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As dan Abdul Rahman bin Al-Harith bin Hisham supaya menyalin Al-Quran tersebut ke dalam beberapa mashaf. Setelah selesai proses penyalinan tersebut, Khalifah Utsman radhiyallahu anhu telah menghantar satu mashaf ke setiap bandar besar negara Islam seperti Mekah, Kufah, Basrah, Damsyik dan meninggalkan satu mashaf di Madinah. Setelah ditulis, dihantar kepada negara-negara yang di luar daripada Madinah ini supaya orang hafal balik, supaya yang keduanya memudahkan orang nak mengetahui keseluruhan ayat Al-Quran, 6,000 ayat lebih
30 juzuk, 114 surah ni senang dalam sebuah buku. Tidak kena mencari merata cari. Jadi setelah dikumpulkan memudahkan untuk mereka hafal. Okey, terus. Dalam masa yang sama, Uthman radhiyallahu anhu memerintahkan naskah Al-Quran yang ditulis sebelum itu dalam bentuk lembaran-lembaran dibakar. Di sinilah menunjukkan hukum fiqahnya harus bakar Quran yang tidak boleh digunakan. Quran-Quran lama kan yang kita tak pakai ni, kita nak jaga dia macam mana? Tak boleh nak dibiarkan begitu sahaja dan tidak dapat diambil manfaat pun. Mungkin tulisan dia dah kabur, cari terkoyak, tak cukup dia punya helaiannya, surah tak cukup, ayat tak cukup, juzuk tak cukup, boleh bakar. Berdasarkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman, boleh bakar Quran. Cuma kafiat ataupun cara nak bakar ni dia adalah dia ajar dalam kitab fiqh. Di antaranya kita tanam abu dia tu, kita tanam, ataupun dihanyut melalui sungai ataupun laut. Sebab dia abu Quran. Kertas tu hasil daripada tulisan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu di antara kafiat cara kita menghapuskan Al-Quran. Okey, terus. Dengan itu orang-orang Islam hanya membaca mashaf yang ditulis semula pada zaman Uthman radhiyallahu anhu sahaja. Mashaf yang ditulis semula pada zaman Uthman radhiyallahu anhu ini dikenali dengan nama mashaf Uthmani atau mashaf Imam. Ini yang ada seluruh dunia sekarang ni. Mashaf Uthmani lah. Sebab apa dinisbahkan kepada Uthmani? Kerana berlakunya penulisan itu di zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Okey, terus. Perkembangan bentuk Al-Quran. Mashaf yang ditulis pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu tidak berbaris. Jadi nak baca macam mana? Kalau orang ajam macam kita ni, confirm dah tak boleh baca. Baris tak ada, titik pun tak ada. Nak baca baris apa? Hak orang belajar nahu pun kadang-kadang salah lagi. Hak tak belajar lagi salah. Nak letak baris apa? Baris depan, baris bawah, baris mati, baris atas, macam mana? Tapi dahsyat orang dulu dia boleh baca. Boleh baca betul. Kalau setakat baris tu okey lagi. Memerlukan kekuatan nahu dan saraf kan. Tapi kalau tak ada titik macam mana? Kosong je. Macam bar tu ada titik atas ke? Kalau 2 titik atas jadi apa? Tak. Kalau 1 titik atas, kalau 1 titik bawah, betul? Kalau macam hal tu pula, kalau bawah, titik bawah, kalau atas, kalau tak ada titik, atas tak ada, titik bawah pun tak ada, tu Firamli dah hajar lah tu. Firamli dah hajar lah. Baris tu macam mana kita nak bunyi tu kan? Jadi kalau tak ada titik tu susah lah. Kalau tak ada baris tu boleh gagah lagi. Itu pun ramai yang baca tak betul kan. Dahsyat orang dulu boleh baca dengan betul, boleh baca dengan tepat. Okey, terus. Dan tidak bertitik akhir. Ini untuk memudahkan pembacanya membaca menurut yang mereka dengar secara sahih daripada Rasulullah. Dia tak padan dengan kekuatan nahu. Dia dengar lagu mana Rasulullah baca dulu. Begitulah yang dibaca balik. Walaupun tak ada baris, walaupun tak ada titik. Okey, terus. Cara-cara bacaan itu adalah bertepatan dengan tulisan Mashaf Uthmani. Semua bacaan tersebut mempunyai sanad yang sahih sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi semua cara baca itu semuanya para sahabat pernah dengar daripada Rasulullah. Walaupun di antara seorang sahabat dengan sahabat-sahabat yang lain berbeza di sudut bacaan, di sudut kiraannya, tapi semua pernah dengar daripada Rasulullah. Rasulullah pula dibaca berbagai-bagai bentuk kiraat ini kerana dia pernah dengar daripada malaikat Jibril. Tu yang mari mazhab dia kiraat parik tu kan. Wadduha jadi wadduha. Jadi itu semua mazhab, bukan mazhab orang parik tu. Dia pernah dibaca oleh Rasulullah. Walaili idza saja walaili idza saja. Jadi orang kata apa mempermainkan Quran baca ikut logat lahjah orang parik, bukan. Dia memang turun macam tu. Hakaza unzilat, Rasulullah sebut. Bila Sayyidina Umar di satu kali disebut di dalam Muwatta Imam Malik, Sayyidina Umar sembahyang. Dia sembahyang, lalu dia dengar seorang sahabat namanya Hisham bin Hakim bin Hizam membaca surah Furqan lain daripada cara dia baca.
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'aniha. Rasulullah baca lain sebagaimana yang dia ajar pada aku. Tetapi Hisham bin Hakim ni baca lain daripada apa yang aku dengar daripada Rasulullah. Lalu dia susah hati. Dia bukan saja susah hati, dia nak marah. Dia kata faqitu an a'jala alaihi summa amhiltuhu hatta insarafa. Aku rasa nak terekam, nak rantap dia punya selendang. Sayyidina Umar kalau dia tak setuju, dia rasa benda tu bercanggah dengan syarak, dia akan bertindak. Tengah sembahyang tadi dia mari panas. Rasa nak terekam, dia nak rentap kain rida yang ada kepada imam tadi, kepada Hisham bin Hakim. Summa labaituhu bi ridahi. Aku nak rentak dia punya rida. Fajitu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar kata, aku bawalah imam tadi, Hisham bin Hakim tadi bertemu dengan Rasulullah. Faqultu ya Rasulullah, inni sami'tu hadha yaqra'u surat al-Furqan ala ghairi ma aqra'taniha. Aku dengar dia baca ni lain daripada apa yang kau baca pada aku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsilhu. Panggil dia bawa mai sini. Summa qala iqra' ya Hisham, kamu baca. Macam mana yang Umar petikai tadi? Cuba kamu baca depan aku. Tak mana salahnya? Faqara al-qira'ata allati sami'tuhu yaqra'. Lalu dia bacalah, Sayyidina Umar kata, sebagaimana yang dia baca dalam sembahyang tadi, yang aku dengar tadi. Yang dia baca tadi lain daripada aku baca, ayat yang sama, surah yang sama. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakadha unzilat. Begitulah dia diturunkan. Sebab malaikat Jibril pernah baca kepada Rasulullah begitu, dan Rasulullah begitu juga disampaikan kepada para sahabat. Kebetulan kepada Hisham bin Hakim ni baca macam tu, ayat yang sama. Lepas tu dia suruh Sayyidina Umar pula baca. Summa qala li, Sayyidina Umar kata, kemudian Rasulullah beritahu kepada aku, dia kata kepada aku, iqra' faqara'tuha. Lalu aku baca lain daripada Hisham bin Hakim tadi. Faqara'tuha faqala hakadha unzilat. Hak kamu baca pun begitu juga diturunkan. Betul hak kamu baca, hak dia baca pun betul juga. Inna hadzal Qur'an unzilat ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara min. Kamu bacalah mengikut keselesaan kamu, sesuatu yang memudahkan kamu. Kamu nak baca ikut qiraat apa? Sebagaimana yang diturunkan kepada Rasulullah dan sebagaimana Rasulullah sampaikan, kamu nak baca kafiat cara macam mana? Qiraat macam mana? Itu pula memudahkan kamu. Jadi kita tengok kadang-kadang kita pelik. Kalau kita tengok orang-orang imam-imam yang baca lain daripada kita, jangan cepat nak rentak dia macam Sayyidina Umar tadi. Jangan cepat nak marah. Apa dia tak mengaji tajwid langsung ni. Kita saja mengaji, orang tak mengaji. Itulah alasan yang selalu kita dengar. Kalau tak berbeza dengan orang, apa ni tak mengaji ni, apa ni jahil sangat. Kita tanya dulu, ambil kepastian dulu. Tetap dia ada dalil lain, dia ada hujah lain kan. Macam Sayyidina Umar tadi, dia tak terus rantap walaupun dia ada keinginan dia nak mengasari imam tadi, seorang sahabat. Tapi tanya Rasulullah dulu. Jadi kita tengok dalam Al-Quran ni, hebatnya menjuzat Al-Quran ni, cara baca pun berbeza. Apatah lagi isi-isi yang terkandung dalam Al-Quran. Ulama ni dia tafsir macam ni makna ni, ulama lain macam ni pula, ulama lain macam ni. Ayat yang selalu kita bahas di dalam pengajian fiqh kita, la yamassuhu illa al-mutahharun. Mutahharun kan mutahhirun. Dia bahas pula itu isim maf'ul kan isim fa'il sebenarnya. Aw lamastumun nisa, ini bina musyarakah. Antara dua pihak. Dan lamas itu dengan maksud apa? Sentuh ke ataupun maksud yang lain? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. La taqrabus salata wa antum sukara. Lepas tu dalam ayat yang lain pula disebut apa dia? Wala junuban illa abiri sabilin. Jadi orang yang berjunub tak boleh sembahyang ke? Tak boleh masuk masjid. La taqrabus salata wa antum sukara. Taqrabus salah ataupun mawadi'us salah. Seninya ayat Quran ni. Yang tu dah kita bahas banyak kali di dalam pengajian fiqh atau pengajian hadis kita. Dahsyat Quran ni kalau kita hayati. Cara baca lain, memahami makna yang pun lain. Sebab itu diturunkan dalam bahasa Arab asyraful al-sinah, semulia-mulia bahasa, setinggi-tinggi bahasa, sehebat-hebat bahasa. Kalau kita kata la tu bukan, la tu beberapa makna, la nafiyah, la nahi. Kalau kata wa, ada huruf wa ataf, wa ibtidaiyah. Apa dia lagi?
Macam-macam. Setiap huruf tu dia ada makna yang tersendiri. Jadi bila orang baca Quran dengan tadabbur ni, dia jadi terpegun, jadi kagum, hebat Quran ni. Hak baca Quran yang tak faham saja rasa Quran ni tak hebat. Kalau dia baca dengan tadabbur, dengan penghayatan, dia rasa Quran ni hebat. Dan siapa Quran ni jadi hebat sebab apa? Yang menurunnya itu hebat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terus. Tidak ada pertentangan makna Al-Quran apabila ia dibaca mengikut cara bacaan tersebut. Setiap bacaan itu telah diriwayatkan oleh perawi yang benar dan teliti, dan akhlak mereka pula dicontohi dalam banyak lapangan kehidupan. Namun apabila ramai bangsa bukan Arab yang memeluk Islam seperti bangsa Parsi dan membentuk cara pertuturan mengikut lidah masing-masing yang tersebar secara meluas ketika itu, ia menimbulkan kebimbangan Al-Quran akan diperlakukan dengan cara yang sama sebelum ia ditulis semula. Sehubungan dengan itu, Zaid yang merupakan Amir Iraq pada masa itu telah meminta Abu Aswad Ad-Du'ali, seorang tokoh tabi'in yang mempunyai hafalan dan bacaan yang terbaik, supaya meletakkan tanda baris pada huruf Al-Quran. Beliau telah melakukan usaha tersebut kepada Mashaf Utsmani dengan meletakkan tanda baris pada penghujung setiap perkataan dalam Mashaf tersebut. Abu Aswad Ad-Du'ali telah menggunakan titik di atas huruf sebagai alamat fathah, yakni baris atas, titik di bawah huruf sebagai tanda kasrah, yakni di baris bawah, dan titik di tepi huruf sebagai tanda dhammah, yakni baris hadapan, serta dua titik sebagai alamat dua huruf nun. Cara yang dilakukan oleh Abu Aswad ini menjadi terkenal dan dipuji oleh orang lain, tetapi ia tidak dapat menjaga sepenuhnya daripada berlaku perubahan pada panjang pendek bacaan dan perubahan pada titik yang diletakkan pada huruf. Menyedari hakikat tersebut, Zaid sekali lagi mengarahkan supaya diletakkan baris pada setiap huruf perkataan dalam Al-Quran, iaitu baris pada huruf awal, tengah dan akhir dalam setiap perkataan. Tugas ini telah dilaksanakan oleh Nasir bin Asim dan Khalil bin Ahmad. Langkah pertama sama ada mereka meletakkan sama ada baris satu atau baris dua. Ini diajukan atas arahan Al-Hajjaj. Kemudian mereka telah mengubah bentuk baris yang telah dilakukan oleh Abu Aswad Ad-Du'ali. Mereka menjadikan alif yang dilukis di atas huruf sebagai alamat fathah, ya sebagai alamat kasrah, dan waw sebagai alamat dhammah. Mereka juga telah meletakkan tanda mat dan tanda tasydid. Para penghafaz Al-Quran selepas zaman tersebut meletakkan tanda pemisah antara ayat dan tanda-tanda wakaf dan mula bacaan. Orang lain pula menentukan cara bacaan dan menjelaskan pada awal surah setiap sama ada surah itu Makkiyah atau Madaniyah. Jadi kita tengok yang pertamanya tanda wakaf. Dia tak boleh baca tu walaupun nafas panjang. Biasanya pelajar macam tu. Selagi dia nafas dia baca tak berhenti. Bila tanda wakaf tu ayat tu dah sempurna dia punya makna, boleh berhenti kan? Dia ada beberapa tempat wakaf. Jadi sebab dia letak tanda wakaf pun dia ada sebab musabab je, bukan saja-saja. Yang keduanya Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah ni majoriti ulama tafsir kata bukan diturunkan di Mekah baru nama Makkiyah, diturunkan di Madinah, Madaniyah tak. Diturunkan sebelum hijrah, maka semua ayat itu dipanggil Makkiyah. Diturunkan selepas hijrah, semua ayat itu dipanggil Madaniyah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.